Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam pesertaan akhir A+ dalam genggaman pendidikan Islam SPM 2020. Tajuk seterusnya Akidah Teras Kehidupan. Ia merupakan salah satu daripada tajuk tudingan SPM 2020. Saya bukan nak katakan benda ini kita perlu untuk pegang, tapi kita perlu untuk mempelajari. Okay, kita bukan nak kata yakin 100%, tapi kita kena pelajari, kita kena tahu satu persatu. Okay, tajuk seterusnya adalah merupakan tajuk yang kelima atau tajuk yang keempat, iaitu Akidah Teras Kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Anak-anak pelajar sekalian, maksud bagi ayat tersebut, kalau kita tengok dalam yang saya berikan ini hanyalah daripada masuk ayat 161 hingga 163. Adapun maksud keseluruhan ayat saya akan bacakan sebentar sahaja lagi. Maksud yang sepenuhnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku pada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar. Yang saya luratkan kat sini, yang ini, ini maksudnya pada jalan yang lurus. Manalah tahu keluar nanti, iaitu agama Islam yang benar, dinang qayyiman, agama Islam yang benar, ini agama Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak aku syirikkan Allah ataupun tiada sekutu baginya, dan dengan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya iaitu Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, sudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Adik-adik sekalian, para pelajar yang dirahmati Allah, kalau kat rumah anda, kalian kat rumah, tolong gariskan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kenapa ayat kat situ? Maksudnya tiap-tiap seorang menanggung dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia tidak menanggung dosa orang lain. Dia boleh membawa dosa dan tidak menanggung dosa orang lain. Okey, sebuah ayat seterusnya yang terakhir, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim.
dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darajat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Kita ada apa di situ? Kita teruskan kepada tajuk tudingan yang telah dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor, iaitu akidah teras kehidupan. Okay, kita tengok maksud yang gini-gini ini adalah maksud bagi ayat ila siratim mustaqim, ayat 163, ila siratim mustaqim. Itu apa maksud dia kat situ? Apa maksud jalan yang lurus? Maksudnya adalah agama Islam boleh, syariat Islam boleh, agama Allah boleh, segala yang baik-baik semata-mata kerana Allah boleh. Okey. Jadi kita boleh faham di sini bahawa maksud ila siratul mustaqim atau ila siratul mustaqim ini membawa kepada maksud perkara yang baik, perkara yang menunjukkan ajaran Islam, agama Islam. Apa yang jalan yang lurus tu? Jalan yang lurus adalah ajaran Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita tengok ayat ni sebelah, tengok soalan seterusnya. Peranan anda dalam membentuk iklim di sekolah, iklim di sekolah, iklim dini di sekolah. Apa maksud iklim dini? Dini ni apa maksud dia, adik-adik? Dini adalah iklim beragama, iklim yang mana dalam satu sekolah itu mempunyai satu suasana agama yang terbaik. Itu maksud iklim dini. Okey, dalam maksud sini saya nak terangkan, ini apa yang soalan dia nak, peranan kita, peranan anda semua dalam membentuk situasi sekolah itu lebih kepada Islami. Kalau senang cakap bahasa kasar dia Islami. Sebab tu kita kena faham. Bila faham soalan menggunakan kefahaman soalan itu, kita boleh jawab. Okey, tak semestinya apa yang ada di sini. Ini skema jawapan yang telah ditetapkan oleh jabatan, oleh yang telah membuat soalan ini. Tapi contoh kalau awak jawab tak sama dengan skema tapi maksudnya membawa maksud yang sama, ianya boleh dibetulkan dan dibenarkan. Boleh benar, boleh betul jawapan tersebut. Okey, soalan ini senang. Selanjutnya, dua bukti menunjukkan agama Islam adalah agama yang lurus. Apa bukti Islam menunjukkan Islam adalah agama yang lurus? Iaitu ajaran meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam meliputi pelbagai bidang ilmu akidah. Jawab dua tu cukup sudah. Ini contoh soalan kebat. Contoh soalan kebat, dia ambil dua hikmah berada pada jalan yang lurus. Apa hikmah berada pada jalan yang lurus? Okey, kena faham hikmah ni apa. Minta maaf, bukan soalan kebat. Soalan kebat 2 markah. Okey, apa hikmah berada di jalan? Hikmah ni apa maksudnya? Kelebihan. Bila kelebihan soalan ini berbentuk positif. Okey, berbentuk positif. Okey, kelebihan berada pada jalan yang lurus. Dan ingat, soalan begini biasanya bentuk soalan dia terangkan, huraikan. Bila soalan terangkan begini, saya nak anda pastikan, adanya isi dan adanya huraian. Bila ada kedua-dua ini, barulah anda layak mendapat 4 markah. Kerana isi 1 markah, huraian 1 markah. Ingat, huraian ini lebih kepada diri kita. Aplikasi diri kita, kehidupan kita. Okey, senang, kehidupan kita. Kehidupan kita. Kena padam. Okey. Okey, ini berkaitan tentang diri kita. Dah melalui ke sini. Okey, tak apa. It's okay. Kita padam dulu. Okey, jadi huraian ini lebih more pada diri kita lah. Apa juga contohnya, kalau kita ambil contoh kat sini. Kita ambil contoh kat sini iaitu hidup sentiasa diredai Allah. Okey, ini adalah isi. So kita nak buatkan huraian dia apa? Kerana melakukan perintahnya. Kalau kita diri kita nak dapatkan keredaan Allah, nak dapat redha Allah, kita kena buat apa? Itulah jawapan yang perlu ada di situ. Okey, jadi faham ya anak-anak. Seterusnya, kita tengok dua hujah membuktikan Islam agama yang unggul. Hujah kita, Islam sebagai agama samawi, kebenarannya diakui oleh Allah dalam Al-Quran. Okey,
biasanya bila mana perkataan begini, soalan yang begini, dia ada jawapan isi dan huraian macam ni dalam skema dia, biasa soalannya terangkan ataupun huraikan. So kena tengok, fokus pada soalan tersebut. Matlamat tersebut, dia pun tak jelas kat sini matlamat apa. Matlamat Islam sebagai agama yang unggul. Apa matlamat dia? Kena jelaskan matlamat dia sekian. Melakukan ibadah semata-mata kerana Allah. Apa matlamat kita sebagai hamba Allah? Okey, dua ikrar seorang muslim yang terdapat dalam ayat di atas. Kena ingat ikrar ni kita pergi pada kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam ayat kul inna salati, ayat yang ke-162, yang mana dalam ayat tersebut kita berikrar kul inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku semata-mata kerana Allah. Jadi kita ambil satu, solat kerana Allah, hidup kerana Allah, mati kerana Allah, ibadah pun kerana Allah. Jadi nampak tu, dia ada 4 kat situ sebenarnya ikrar kita. Jadi dia minta 2, kau keluarkanlah salah satu. Okey. Sebenarnya 2 amalan yang dapat menyokong ikrar di atas. Amalan perbuatan. Perbuatan apa? Khusyuk dalam solat, menuntut ilmu, berzikir, membaca Al-Quran dan berjihad. Tujuan seorang Muslim beribadah kepada Allah. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Tujuan ini adalah apa yang kita nak capai, iaitu sebagai tanda cinta manusia kepada Allah, menunjukkan rasa kehambaan di hadapan Allah, melahirkan disiplin terhadap waktu dan sebagainya. Okey, maksud pernyataan di atas, setiap manusia akan menerima balasan akibat perbuatan masing-masing. Ini sebenarnya ada soalan dia. Soalan dia saya tak check pun kat mana, tapi tak ada masalah. Kita teruskan kepada soalan seterusnya. 2 usaha agar ajaran Nabi Muhammad SAW kekal hingga akhir zaman. Ini pun soalan positif, anda boleh buat, tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi di dalam aspek ibadah. Ayat ini soalan biasa macam ni adalah soalan yang ada melalui aspek. Dia nak bagi dalam 4 markah, dia akan bagi aspek al-ibadah, al-imarah. Dia ada al-ibadah, dia ada al-imarah, dia ada al-khalifah. Ada 3 kat sini, kena ingat. Tapi kena ingat bagaimana tanggungjawab manusia ni sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini dari sudut ibadah. Ibadah kita kenalah menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah sama ada ibadah umum atau ibadah khusus. Dalam al-imarah, membina prasarana dalam pelbagai bidang meliputi pembangunan spiritual dan material. Ibadah kita tahu, ibadah kita melakukan ibadah lah. Maksudnya segala hubungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala al-imarah ini ada pembangunan. Pembangunan. Maksud imarah tu bangunan. Okey, jadi bila mana dari sudut nak tanggungjawab kita sebagai khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab manusia sebagai khalifah, iaitu kita kena buat al-imarah, pembangunan, sama ada bangunan secara fizikal itu sendiri, bangunan isap dan sebagainya. Okey, 2 contoh amalan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini senang ni sebenarnya kalau soalan ni keluar. Khusyuk dalam solat, menuntut ilmu, berzikir, membaca Al-Quran, berjihad, bersedekah dan sebagainya. 2 kehidupan asas yang perlu dibina oleh pemimpin sebagai khalifah untuk memakmurkan negara. Yang ini pergi kepada al-imarah. Apa keperluan asas kita untuk membentuk sebuah negara? Ini keperluan asas yang paling penting kita kena ada sebagai seorang pemimpin untuk membangunkan sebuah negara. Soalan seterusnya, 4 akibat tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang khalifah. Tidak percaya, hilang kepercayaan, dipandang tanggungjawab sebagai seorang pemimpin lah. Ini biasanya soalan kat situ. Okey, kita tak tengok soalan dia. Okey, tidak dipercayai, hilang kepercayaan, dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya. Benda ni soalan senang. Dan seterusnya, hikmah Allah memberi kesusahan dan penderitaan kepada manusia. Apa hikmah? Hikmah mestilah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. So apa hikmah dia? Kita boleh tengok di sini. Okey, yang tak ada contoh ni boleh tengoklah terus. Okay, kita tengok seterusnya, soalan yang terusnya biasa yang kemungkinan soalan akan keluar. Tujuan Allah memberi ujian dan kedudukan darjat kepada manusia. Ini pun awak boleh gunakan akal. Okey, pemikiran menggunakan akal. Jawapan yang awak faham. Kenapa Allah beri ujian darjat kepada manusia?
untuk menguji kesabaran manusia dan sebagainya. Awak boleh baca yang ada di depan skrin anda. Sebenarnya dua perbezaan antara golongan yang diredai Allah dengan golongan yang dimurkai Allah. Bila ada perbezaan, pastikan buat kolom. Buat kolom ni. Dan pastikan ianya ada perbezaan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Contoh, belah kanan awak buat, belah kiri awak buat golongan yang diredai Allah. Belah kanan awak buat golongan yang dimurkai Allah. Maka pada ketika itu mesti ada. Contohnya, peningkatan dalam ibadah kat sini. Kat sini pun mengabaikan urusan ibadah. Macam itulah. Jadi, golongan yang tidak diredai Allah ni banyak. Apa dia punya, maksudnya tidak yang dimurkai Allah ni, apa dia punya aspek. Bagaimana kita tahu benda tu boleh gunakan akal. Cumanya bila kita nak ni kena ada beza kan. Dan akhir sekali dalam pengajaran ayat, saya dah ingatkan kepada kalian semua. Pengajaran ayat ini paling mudah sebenarnya kalau kita tengok di bawah soalan. Bawah soalan tu biasanya ada kenyataan. Bawah ayat Quran tu di bawahnya ada pernyataan. Okey, kita tengok nanti. Seterusnya, kita tengok kepada soalan-soalan percubaan SPM 2020. Ada saya ambil 3 negeri je. Tapi sebenarnya ada 5-6 negeri soalannya sama. Okay, 5-6 negeri soalannya sama. Mereka ambil soalan surah Al-An'am ayat 165. Okey tadi. Sebelum kita meneruskan untuk kita tengok soalan SPM percubaan ini, tadi ada saya terangkan bahawa ayat pasal statement yang ada ataupun keterangan yang ada di bawah ayat. Nah, ini keterangan. Sebelum ada soalan, kita kena baca ni dulu. Dan daripada sinilah kita boleh gunakannya untuk untuk buatkan dia sebagai pengajaran ayat. Okey? Dalam dalam SPM percubaan Terengganu 2020 yang lepas, mereka mengeluarkan surah Al-An'am ni pada soalan yang pertama. Nyatakan 2 contoh amalan mengabdikan diri kepada Allah. Ini tadi kita dah belajar. Dah buat buat revision kat depan tadi. Apa contoh amalan mengabdikan diri? Kalau kita blank masa ni, memang sebenarnya apa juga kebaikan, apa juga perkara-perkara positif, amalan yang baik kepada Allah, semuanya diterima. Okey, kalau kita tengok skema jawapan, dia bagi kat sini solat, puasa, zakat, banyak lagi sebenarnya contoh-contoh amalan mengabdikan diri pada Allah, qiyamul lail dan sebagainya, ianya boleh diterima. Okey, seterusnya biasanya skema jawapan dia tak akan sikit macam ni, dia akan banyak lagi ke bawah. Okey, kita tengok nanti. Seterusnya, jelaskan 2 tujuan Allah. Okey, ingat, kalau menggunakan teknik UNES, okey, gunakan teknik UNES. Okey, jika anda menggunakan teknik UNES, okey, gunakan teknik UNES. Kau hilang. Okey, menggunakan teknik UNES, pastikan ianya boleh diguna pakai. Okey, apa dia? Gunakan teknik UNES. Yang pertama kita tengok soalan. Soalan berbentuk jelaskan. Bentuk soalan. Ini bentuk soalan, jelaskan. Dia minta berapa? Minta 2. Okey, dia kepala soalan apa? Tujuan Allah menguji manusia dengan kedudukan darjat. 2 tujuan Allah menguji manusia dengan kedudukan darjat, harta dan keturunan. Okey, soalan ini soalan positif ke negatif? Soalan positif ke negatif? Soalan dia positif. Kenapa positif? Sebab soalan ini menunjukkan bahawa tujuan Allah nak jadikan kita. Kenapa Allah jadikan kita sebagai ada ujian dengan darjat dan sebagainya? Untuk apa? Untuk apa kat situ? Soalan terbuka ke tertutup? Soalan terbuka lah, tak ada masalah. Dan apakah yang soalan ini ataupun rumusan soalan ini nak? Dia nak 2 perkara, 2 matlamat, 2 yang kita perlu capai. 2, kenapa Allah bagi kita ujian dari segi harta benda, ujian kekayaan. Maksudnya Allah bagi kita kaya ni sebenarnya untuk apa? Macam itulah dia punya soalan lebih kurang. Allah bagi kita kaya ni sebenarnya untuk apa? Jawapannya begitu. Jadi, bila soalan jelaskan, sebenarnya soalan jelaskan ini tak perlu kepada isi dan huraian. Dia hanya perlu kepada 3 patah perkataan ke atas. Okey, 3 patah perkataan ke atas. Contoh, umat manusia akan lebih mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau jawab,
untuk apa? Meningkatkan keimanan manusia terhadap Allah. Pun boleh. Dan kita tengok kat sini mana-mana jawapan lain yang munasabah diterima. Jadi soalan ni lebih kepada soalan terbuka. Tak ada masalah. Yang penting jawapan dia adalah mesti positif. Dan yang terakhir untuk soalan dari Terengganu iaitu terangkan dua kesan buruk sekiranya seorang murid mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Next, kita guna lagi teknik UNES. Soalan berbentuk terangkan. Bila terangkan, kena ingat perlu ada isi tambah huraian. Okey, kena ingat kat situ. Dua kesan dia minta berapa? Dia minta dua. Okey, dua. Okey, kepada soalan, dua kesan buruk sekiranya seorang murid mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Dua kesan buruk sekiranya seorang murid mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Okey, soalan ini yang pertama diterangkan. Dia minta kita isi dan huraian. Berapa dia minta? Dua. Kepala soalan apa? Kesan buruk sekiranya seorang murid mengabaikan tanggungjawab di sekolah. Lepas tu soalan ni positif ke negatif? Mestilah negatif. Soalannya adalah soalan berkaitan tentang kesan buruk. Dan soalannya terbuka tertutup. Mestilah sebab tertutup kerana ada jawapan, ada dah kat sini. Ini menunjukkan ianya tertutup. Tanggungjawab di sekolah. Bila soalan negatif, ianya senang. Dan kita kena faham. Okey, belum. Sorry. Rumusan yang kita boleh buat daripada soalan ni minta kita terangkan, minta kita huraikan, minta kita jelaskan, huraikan secara terperinci dua perkara, dua akibat, dua situasi. Kalau situasi yang buruk, kalau kita sebagai seorang murid ini tak bertanggungjawab kat sekolah, apa akan terjadi? Itulah bila awak dapat rumuskan soalan ini, maka jawapan-jawapan ini akan timbul dalam kepala awak. Kena ingat, sebab tu kat sini F1, H1. Okey, faham? Seterusnya, soalan Kelantan. Soalan Kelantan exactly the same ayat. Ayat yang sama. Sama juga ayat 165. Okey, ayat di atas menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Soalan yang pertama, the same question and the same answer. Sama soalan yang sama, jawapan yang sama. Okey, jadi tak ada masalah. Jelaskan dua tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi selain daripada mengabdikan diri pada Allah. Ya Allah, soalan jelaskan aja dik kat sini. Macam juga buat teknik UNES, the same thing. Lajukan sikit, baca-baca bila awak dah boleh buat, tengok okey, tak. Okey, kita dah tahu soalan ni, so kita boleh dia minta tugas manusia selain dia khalifah. Apa tugas kita? Tugas manusia sebagai khalifah selain mengabdikan diri. Banyak lagi sebenarnya tugasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Buat satu amar ma'ruf yang pertama, yang kedua nahi mungkar. Kena buat asing-asing. Mentadbir alam dengan yang baik, memakmurkan alam, memajukan alam, itu juga ada tugas manusia sebagai khalifah. Okey? Faham? Dan akhir sekali soalan kebat. Okey, ni tadi kebat sikit. Tadi apa nama dia yang tengah ni tak ada kebat. Okey. Allah menjadikan manusia berbeza taraf dan darjat kedudukan. Berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan pandangan anda. Okey, kita guna teknik UNES. Kita guna teknik UNES. Macam mana teknik UNES? Dia minta yang pertama kita fahamkan soalan. Soalan minta apa? Soalan minta pandangan. Ni yang pertama. Soalan minta pandangan. Soalan minta pandangan. Seterusnya, soalan ini dia berbentuk mesti dia tak minta berdua ketiga sebab dia bukan soalan biasa. Teknik UNES kebat dia tidak boleh cari kedua ketiga. Terus pergi kepada positif ke negatif. Soalan ini untuk Allah menjadikan manusia berbeza taraf dan darjat kedudukan. Soalan ini berbentuk positif. Soalan berbentuk positif. Soalan terbuka ke tertutup? Soalan terbuka. Kenapa terbuka? Dia boleh minta kita seluruh jawapan apa jua. Apa jua jawapan yang kita boleh berikan. Dan kena ingat, dia minta apa kat sini? Dia minta kat sini apa nama dia, pandangan kita tentang statement ni. Statement ni kita kena fahamkan. Bila dia minta statement ni untuk kita fahamkan, maka kita kena fahamkan betul-betul. Kena fahamkan, exactly faham.
Okey, rumusan daripada kedua-dua ni, Allah jadikan manusia ini lain-lain taraf. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang darjat kedudukan dia, contohnya dia jadi pemimpin, ada rakyat biasa. Kenapa pandangan awak tentang perkara ini berlaku? Untuk apa sebenarnya? Untuk apa perkara ini boleh terjadi? Kenapa Allah jadikan benda ni? So pandangan kita, kenapa Allah jadikan manusia ini berpuak-puak, berbeza-beza darjat dia, berbeza-beza. Ada miskin, ada yang kaya. Kenapa? So pandangan awak. Soalan pandangan begini sebenarnya sangat terbuka. Jawapan dia sangat-sangat terbuka. Apa jua pandangan yang positif diterima. Okey, tapi ingat selepas awak baca ni kena keluarkan, tulis kat tepi soalan macam ni, isi dia apa, huraian dia apa, huraian lengkap dia apa, terus kesimpulan. Buat pendek-pendek, tulis di kertas soalan, siap-siap. Tengok macam saya ni, conteng habis kertas soalan. So tengok jawapan dia boleh kuat. Dan yang terakhir saya ambil soalan yang terakhir saya ambil soalan percubaan SPM Johor, yang terakhir, yang kedua terakhir, iaitu yang mana soalan Johor pun menggunakan ayat 165 surah Al-An'am. Okey, surah Al-An'am sama juga menceritakan sebagai tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Okey, kita tak spot soalan yang macam ini keluar, tapi kita kena ready lah untuk berkaitan kalau bertajuk akidah teras kehidupan keluar, kita ready untuk soalan ayat 164 hingga 165. Okey, ni dalam ni Johor dia tak bagikan skema, tak apa kita tengok. Nyatakan dua kemudahan asas yang perlu dibina oleh pemimpin. Dua kemudahan asas yang perlu dibina sekolah, masjid dan sebagainya. Keperluan prasarana asas. Okey, jelaskan tujuan Allah membezakan darjat di kalangan manusia. Soalan ini sama dengan soalan Kelantan yang telah kita bincangkan tadi. Cumanya kat sini bezanya adalah jelaskan. So bila jelaskan, 3 patah perkataan dan ke atas. Apakah tujuan Allah membezakan darjat manusia? Senang saja untuk menguji keimanan seseorang, untuk manusia bersyukur dan sebagainya. Okey. Tapi kena ingat, jawapan jangan dimulakan dengan untuk. Dan akhir sekali, terangkan 2 pengajaran ayat di atas. Ingat, bila terus pengajaran ayat di atas, kita tengok tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kita boleh buat ambil terus yang ni. Okay, kita ambil terus yang ni. Kita hendaklah menjadi khalifah atau hamba Allah yang bertanggungjawab di muka bumi agar diredai oleh Allah. Okay, kita olah sedikit ayat ni. Okay, kalau bagi mereka yang agak susah nak buat, senang sahaja. Senang sahaja. Kita hendaklah percaya. Okay, kita tengok dia sebenarnya, kita tengok kat sini. Yang ni kita dah ambil yang pertama tadi. Saya dah cakap nak ambil pengajaran ayat. Yang pertama berdasarkan kepada statement yang ada pada ayat di bawah surah tadi tu. Yang seterusnya, daripada soalan ada jawapan. Kenapa daripada soalan ada jawapan? Kita tengok soalan yang kedua. Tujuan Allah membezakan darjat di kalangan manusia. Kita hendaklah yakin dengan Allah yang membezakan darjat di kalangan manusia untuk meningkatkan tahap keimanan seseorang. Kan mudah. Kan tak ada masalah di situ. So, kalau pengajaran ayat jangan sampai blank, jangan sampai rugi 4 markah. Pastikan pengajaran ayat dapat 4 markah. Tengok yang pertama pada statement, yang kedua kepada mana-mana soalan yang ada di sini. Okey, kalau boleh masukkan sahaja. Okey, dan yang terakhir adalah soalan perak. Soalan perak ni adalah soalan percubaan di Perak 2020. Sebenarnya guys, ada beberapa negeri yang saya dah tengok, semua soalannya sama. Semua keluar soalan berkaitan tentang surah Al-An'am ayat 164 hingga 165. So fokus, tapi jangan tinggalkan yang lain. Saya ingat, cuma saya cakap fokus, jangan jadi macam subjek sejarah. Terlampau fokus, yang lain awak tinggalkan. Okey. Last kali kita tengok ayat itu sama juga, ayat 164, 165, lebih lagi satu. Ayat datang menerangkan tentang tanggungjawab seorang muslim sebagai hamba Allah di muka bumi. Okey, statement dia lebih kurang sama. Senaraikan 2 tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya Allah, senang soalan ini. Kita dah tengok tadi kan, apa tugas manusia. Kalau kita fikir secara logik pun 2 markah ni kita dah boleh dapat. Yang seterusnya, jelaskan hikmah Allah menjadikan manusia berbeza-beza taraf. Ya Allah, soalan ni hampir 4 negeri
keluar soalan tersebut. So fokus sikit, fahamkan soalan tersebut. Dan yang ketiga, ayat yang bergaris di atas bermaksud setiap manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain. Huraikan pemahaman anda tentang maksud ini adalah soalan kebat. Bila soalan kebat, awak kena faham apa maksud senang je. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Manusia dan manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain. Apa yang awak faham? Kita tak tanggung. Saya tak akan tanggung dosa awak kalau dosa tu yang awak yang buat. Jadi maksudnya di situ. Seseorang yang melakukan dosa, dosanya tidak boleh ditanggung orang lain. Bapa tidak menanggung dosa anak yang buat perkara-perkara besar. Tapi ada syarat-syarat lain, itu tak payah ceritalah. Sebenarnya kalau dari segi hukumnya, dari segi penerangan ayat tersebut, sekiranya hal-hal lain itu berlaku, syarat-syarat itu dipenuhi, barulah bapa tu lepas daripada tanggung dosa anak tu tadi. Dia ada syarat. Tapi dalam nak jawab awak punya kebat ni senang je. Seorang yang melakukan dosa tidak akan bawa dosa tu, tidak akan berikan dosa tu pada orang lain. Maksudnya itu. A buat dosa, B takkan tanggung dosa A. Macam tu. Okay? Kerana apa? Bagaimana? Ingat, nak jawab kebat, pastikan ada perkara-perkara teknik UNES yang awak belajar. Tak ada masalah. Senang sahaja sebenarnya. Baca bodoh, baca dan faham, hauf baca dan faham, iaitu cari soalan ni nak apa sebenarnya? Nak huraikan pemahaman tentang ayat tersebut. Ayat dia apa? Dia nak apa? Ayat dia tentang manusia tidak menanggung dosa orang lain. Seterusnya dia nak soalan ini positif ke negatif. Soalan ini terang-terang soalan negatif. Kenapa negatif? Setiap manusia tidak boleh menanggung dosa orang lain. Maksudnya kat sini, soalan ini lebih menjurus kepada jawapan-jawapan, kalau kau buat dosa, aku tak nak tanggung dosa kau. Macam itulah. Soalan yang lebih more kepada arah itu. Tapi tidak semua soalan jawapan-jawapan itu boleh diterima. Kena tengok jugalah keadaan. Dan seterusnya awak rumuskan soalan. Okey, faham? Sampai di situ dulu sehingga kita bertemu lagi. Jadi bolehlah kalian jadikan semua ini sebagai satu rujukan, insya-Allah.